Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya Masa Bayu. Hari ini saya akan sambung lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan akhir zaman, dan yang mana saya lebih banyak menumpukan tentang kisah-kisah pemain-pemain utama Imam Mahdi, tentang kisah Nabi Isa, Dajjal dan sebagainya, yang akan saya kupas satu persatu lah, insyaAllah. Setakat ini pun dah ada tak kurang 200 video yang telah pun saya buat untuk tuan-tuan dan perempuan. Bolehlah tengok dulu setiap satu-satu tu, kerana saya lihat banyak soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan dan juga cadangan-cadangan daripada ramai pihak melalui komen-komen. Dan ada juga yang hantar personal kepada saya melalui Facebook Messenger, yang mana sebenarnya jawapan-jawapan tu saya dah ada dah. Saya dah bagikan dalam video-video yang sebelum-sebelum ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok bagi semula video-video tu. Jadi saya buat video tentang kisah akhir zaman ni bermula daripada tahun 2019. 2019 baru saya buat. Jadi sebelum tu saya tak pernah membicarakan soal-soal begini, kerana saya bukan mengambil satu dasar untuk bercerita kisah-kisah akhir zaman atas sebab saya nak berada dalam suasana menjelaskan situasi sebagai influencer atau sebagai orang yang tahu. Tetapi saya lebih melihat ni sebagai satu rasa tanggungjawab. Itu pun berlaku pada tahun 2019 bila saya di Albania. Saya pergi ke Albania, dan pada hari pertama saya sampai di Albania tu 2019 berlaku gempa bumi. Hari yang saya sampai ke Albania, hari itu pula gempa bumi berlaku, dan saya sampai ke airport di waktu tu huru-hara sikit lah. Jadi orang pun tanya dengan saya, immigration tanya dengan saya, kenapa datang ke Albania? Sedangkan pada saat tu orang daripada Albania sendiri keluar daripada Albania, daripada Tirana, kerana gempa bumi. Jadi saya pun tak tahu. Jadi cerita ni pun ada saya masukkan dalam video-video saya sebelum ni. Cuma saya nak jelaskan di sini, pada waktu tu 2019 saya duduk di Durrës. Durrës ni bukan satu bandar pelabuhan di Albania, yang tak jauh lah daripada Tirana, sekitar dalam 35 km. Jadi macam saya katakan tadi, bila sampai ke Albania, hari pertama saya sampai ke Albania, gempa bumi. Yalah, orang kata kebetulan, bagi saya itu semua ada tanda-tanda yang perlu kita faham lah. Jadi saya pergi ke Durrës, saya dah sewa apartmen di situ. Dalam perjalanan tu saya lihat bangunan yang runtuh, orang tengah melakukan kerja-kerja menyelamatkan. Dan yang menjadi lebih peristiwa yang tak boleh saya lupa, kerana rumah yang saya sewa tu di Durrës, kalau tuan-tuan nak cek di internet boleh, Durres, Durrës. Saya sampai ke Durrës tu, bandar Durrës tu adalah pusat di mana gempa bumi tu berlaku secara besar-besaran. Jadi salah satu bangunan tu, masa saya naik kereta tu, van tu ke rumah, saya lihat lah di sebelah bangunan ada yang runtuh, retak, sengit, dan ada satu bangunan tu dah hancur, dah batu-batu dah bertimbun-timbun. Dan dalam bangunan itu saja diberitahu sekitar tak kurang 70 orang yang meninggal dunia dalam kejadian itu. Salah seorang yang meninggal itu adalah tak silap saya lah, anak ataupun tunang kepada anak Perdana Menteri itu sendiri. Jadi suasana bandar Durrës jadi sumpama bandar yang dilanggar Garuda, artinya diserang Garuda, macam dah bandar perang, tak ada apa-apa, senyap sunyi. Sedangkan itu adalah Durrës adalah bandar peranginan untuk musim panas. Jadi waktu itu saya berjalan lah dengan isteri saya. Saya pergi dengan isteri saya. Jadi kami berjalan dan tak ada apa-apa, semua sekadar nak melihat, sebab saya membuat buku dan saya juga membuat penulisan ilmiah sebelum saya nak susun lagi perkara yang baru. Jadi pada tahun itulah sedang saya duduk di pantai Durrës, datanglah ilham untuk saya membicarakan soal akhir zaman. Jadi bukan saya sengaja atau purposely saya nak buka cerita akhir zaman, tidak. Tapi saya tergerak pada waktu tu, dan bila dapat ilham, saya langsung kata
kenapa tidaklah saya membicarakan soal ini berdasarkan apa yang telah saya tempuh selama ini, yang dalam perjalanan-perjalanan saya itu sebagai satu lagi wadah, sebagai satu alternatif kepada kefahaman akhir zaman. Sebab ramai sangat saya lihat menceritakan akhir zaman dari sudut yang bagi saya, tak maaflah, saya mungkin kerana saya terdidik dengan cara hidup saya penuh dengan practicality. Saya seorang saintis, saya yang melakukan begitu banyak kajian-kajian saintifik dalam bidang-bidang teknologi di Malaysia contohnya, di negara-negara lain contohnya. Jadi mungkin kerana itu saya terdidik dengan cara lebih praktikal dan melihat dengan fakta. Jadi bila saya lihat kisah-kisah Imam Mahdi, kisah-kisah akhir zaman yang diceritakan itu, bagi saya lebih kepada cerita-cerita ramalan, cerita-cerita yang ditambah-tambah, cerita yang tak wujud. Jadi saya pada hari itu saya buat keputusan, saya membicarakan tentang Imam Mahdi, tentang akhir zaman. Jadi itu nak masukkan sedikitlah permulaan pada kisah apa yang saya bentangkan. Jadi hari ini saya ada menyiapkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebenarnya dah, kalau ada masa lah, insyaAllah panjang umur, saya dah siapkan 50 tajuk sebenarnya, 50 tajuk yang boleh dibahas untuk kisah-kisah akhir zaman, khususnya tentang Imam Mahdi lah. Jadi dalam video-video yang sebelum ni dah banyak dah yang saya bagi, berbagai-bagai tajuk. Tuan-tuan tengok daripada playlist tu, akan ada kisah tentang Imam Mahdi, kisah Dajjal, kisah ni, semua ada. Tapi ini saya bangunkan lagi satu tajuk-tajuk ataupun siri, judul-judul kalau Indonesia, untuk video saya. Jadi untuk hari ini saya nak mulakan dengan siri Imam Mahdi, iaitu pengenalan kepada kedatangan Imam Mahdi. Jadi yang kedua nanti tanda-tanda kedatangan dia contohnya. Yang ketiga kehidupan awal dan keturunan dia. Lepas tu mungkin saya akan masuk juga misi dan tanggungjawab dia dalam kehidupan. Kemudian kita akan ceritakan tentang, banyak lagi ni yang boleh kita bahas, insya-Allah, kalau ada lah masa untuk saya. Saya pun tak maaf lah tuan-tuan dan puan, saya bukan buat video untuk YouTube ni saja. Saya ada kerja lagi yang perlu saya lakukan, yang perlu saya berkemaskan dari masa ke semasa. Jadi kepada yang baru mengikuti video saya ni, saya ingin menjelaskan bahawa saya bukan ingin mendesak ataupun memaksa tuan-tuan dan puan-puan untuk menerima atas apa yang saya sampaikan. Saya sebagai pihak yang berjalan dalam situasi-situasi yang berbagai, daripada situ saya membuat satu penilaian. Dari penilaian itu saya melihat fakta-fakta yang wujud di sekeliling saya, dan kemudian saya akan melihat sumber daripada Al-Quran, wujud tak fakta-fakta yang saya lihat tu, dan pernyataan-pernyataan itu tadi bertepatan tak. Maka itu saya lakukan dalam diri saya sejak saya daripada usia 9 tahun tuan-tuan dan puan. Kisah masa bayu ni daripada umur 9 tahun. Sekarang saya dah 50 lebih. Dah 57 tahun dah usia saya sekarang. Jadi apa yang saya nak sambungkan pada hari ini adalah mungkin tajuk yang pertama tadi yang saya katakan, pengenalan tentang kedatangan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya masuk tajuk tu, minta maaf lah, saya dalam cakap ni saya lebih kepada meletakkan satu persoalan demi persoalan untuk kita berfikir. Saya masih lagi menerima begitu banyak komen-komen dan juga pertanyaan secara peribadi, yang mana kalau saya tak jawab pun boleh sebenarnya. Bila saya jawab, dia balas lagi, jawab balas lagi. Bagi saya, kita mesti memeriahkan suasana ilmiah, perbincangan, tetapi jangan sampai kita meletakkan satu ketetapan untuk kita diminta untuk menerima pandangan tanpa ada satu persetujuan bagi diri masing-masing. Jadi bagi saya, Islam itu mudah, dan jangan dipermudahkan, dan jangan disusahkan. Apa yang telah sampai kepada kita adalah sesuatu yang telah pun lengkap, yang telah pun
sempurna yang telah pun dilengkapkan dan dinyatakan dengan kalam Allah. Ad-din itu Islam. Jadi Allah dah nyatakan, dan sampai masanya Rasulullah SAW sendiri telah pun menjelaskan tidak ada lagi dah. Dan Allah menyatakan tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah Nabi. Tidak ada lagi ayat-ayat Quran yang turun. Kerana apa? Telah sempurna. Allah dah nyatakan. Ini bukan makhluk ya. Allah Subhanahu Wa Taala dah nyatakan bahawa Islam adalah ad-din. Al-Quran itu dah sempurna. Dah lengkap untuk diguna pakai oleh umat manusia. Daripada awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah akhirnya, lengkaplah bahawa segala peraturan, segala hukum-hukum fiqh, segala hukum-hukum berkaitan dengan muamalat, berkaitan tentang kehidupan berkeluarga, ya, munakahat, kisah-kisah tentang kita dalam pentadbiran, dalam kisah-kisah mengkaji tentang faktor-faktor teknologi, apa sekalipun telah pun lengkap, dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Islam telah pun lengkap. Tidak ada Islam yang baru, tidak ada cara hidup yang baru, tidak ada lagi benda yang tertinggal, terkurang, tak cukup. Semua telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Itu iman kita. Itu ketetapan yang tidak boleh kita persoalkan lagi jika kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pula datangnya banyak kisah-kisah, ramalan-ramalan, kisah-kisah itu dan ini, sedangkan semua dah cukup sempurna. Ada lagi pula pihak lain pula, Allah nak berbicara dengan dia, Allah bertemu dengan dia, Rasul nak beritahu dengan dia untuk disampaikan, sedangkan dah lengkap dah. Jadi fikir-fikirkanlah cerita-cerita yang sebenarnya saya lately ni, kebelakangan ni saya banyak sentuh-sentuh ni kerana terlalu banyak kelompok-kelompok ni datang menyerang saya secara peribadi, ya. Tinggal lagi saya tidak mau bicarakanlah macam mana peribadi yang mereka serang saya. Tapi Alhamdulillah, bagi saya hanya berpegang kepada satu saja. Apa yang mereka katakan, jangan memfitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya pesan. Okay, jangan katakan Rasulullah berjumpa dengan dia, Allah bertemu dengan dia dalam mimpi. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Allah bertemu dalam mimpi. Saya tak baca pun dalam Quran, ya. Saya mengkaji Al-Quran daripada awal ayat sampai ayat, huruf kepada huruf, tanda kepada tanda saya membuat kajian. Dan dalam setiap pengkajian itu, kalau saya tidak dapat lakukan, saya akan rujuk dengan tanya lagi dengan student-student saya, suruh buat kajian lagi, ya. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, ada juga di kalangan student saya yang sedang membangunkan kajian aplikasi untuk aplikasi Al-Quran, ya. Dan insyaAllah secara digital lah pun sedang saya bangunkan. Jadi kita kaji sebenarnya, dan saya kaji untuk mencari kisah-kisah bermimpi jumpa Allah. Jadi saya tak jumpa ayat tu, tak nampak ayat tu. Kalau ada, tolong bagi kat saya. Yang mungkin saya terlepas pandang dalam tu. Bagi saya ayat yang secara langsung Allah ada bermimpi, manusia ada bermimpi jumpa Allah. Kerana yang saya dapat baca, yang saya dapat maklumat yang jelas, Rasulullah SAW sendiri pun kena naik ke langit Isra' Mi'raj untuk bertemu dengan Allah di sebalik tabir. Satu malam saja. Itu menjadi satu peristiwa yang jelas ada dalam Quran. Peristiwa Isra' Mi'raj. Sekali. Kemudian Nabi Musa AS nak bercakap dengan Allah. Sebab tu Rasulullah SAW jelaskan, atas setiap perkara itu mesti balik kepada Quran. Kerana saya berkata begini, kerana saya cerita tentang Nabi Musa juga. Dia nak tengok Allah. Sebenarnya Nabi Musa ni dia bercakap terus dengan Allah. Itu ada dalam Quran.
Dia kata dia nak tengok Allah. Allah suruh dia tengok ke arah gunung Tursina, tak silap saya kalau salah, betul kan ya. Pengsan dia. Boleh kata mati dia tu, hancur. Tak dapat nak tengok pun. Itu semua jalan dalam Quran. Itu kita boleh bahaskan, itu boleh kita perhalusi, kita perbincangkan. Tapi bercerita sampai 800 kali. 800 kali tuan-tuan dan puan-puan. Bermimpi jumpa Allah. Macam mana? Allah. Rasulullah sendiri nak pergi jumpa Allah. Daripada Mekah sampai ke Batu Muqaddis naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Itu pun menyebabkan gangguan keimanan di kalangan sahabat berlaku. Sampailah saatnya apabila Saidina Abu Bakar Siddiq menyatakan jika apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu maka ianya benar, barulah yang lain-lain sahabat yang lain-lain itu berpegang kepada pernyataan itu tadi. Di sini Rasulullah menyampaikan berita dia naik ke langit, bercerita bertemu dengan Allah, menggoncang keimanan para sahabat. Ini ada dalam sejarah dan ini ada dalam kisah Al-Quran, jelas. Tetapi bila cerita tentang sampai 800 kali jumpa Rasulullah, jumpa Allah dalam mimpi, bercakap, kemudian menyampaikan kepada manusia, seolah-olah tak cukup lagi cerita dalam Quran. Quran dah cukup untuk sebelum masa ini dan akan datang. Itu jelas iman kita. Tapi bercerita tentang Allah suruh sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, Allah tak perlu pembantu Allah tak perlu sesiapa. Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadi. Allah tak perlu kita. Tak perlu kita nak bercerita seolah Allah terlemah. Kita nak menaikkan darjat manusia sampai tahap macam tu. Kenapa? Tapi peliknya saya di sini, bila saya tegur, saya dihentam balik. Saya tegur, saya hentam balik. Kenapa? Saya dah tak nak terima. Sudahlah, kan? Saya dah tak nak terima kenyataan tu. Dah, tuan-tuan dah munajat belum? Dah buat istikharah belum? Saya pun ceritalah. Saya balik kepada realiti fakta. Dan tanya pula, mana tahu tuan-tuan tahu yang tuan tu dah benar apa, betul tak betul apa semua tu. Apa ni? Kenapa begitu sekali? Tak saya dah katakan Al-Quran dah lengkap, dah cukup. Boleh fikir tak? Boleh masuk akal tak? Sampai 800 kali bermimpi berbicara dengan Allah. Ini apa jadi ni? Kenapa mudah sangat kita ni digolak-galik dalam keadaan macam tu? Jadi saya sentuh tu dulu juga. Saya terpaksa sentuh. Saya tak boleh nak diamkan diri. Nanti sampai di padang mahsyar, nanti masing-masing persoalkan, terlupa tak cakap benda macam ni. Ni saya cakap. Jadi jangan salahkan saya. Di hadapan Allah, saya dah pun menjelaskan tanggungjawab saya dah beritahu. Jadi pilihan atas masing-masing nak buat keputusan. Saya tidak akan ada hak untuk menghalang, itu pilihan masing-masing. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, pilihan kita hari ini untuk hidup kekal kita pada dunia yang mana jangan salah pilih. Okay? Jadi saya nak sentuh lagi, tapi masa dah agak panjang ni, saya ambil. Kalau macam tu saya sambung dulu lah pengupasan dulu. Kita tajuk untuk yang saya katakan tadi untuk hari ni saya akan bawa pada sesi video yang lain, sebab saya lihat waktu pun dah agak panjang ni, agak 20 minit. Nanti kalau terlalu panjang tak ada pula yang nak tengok yang, sebab video-video saya yang awal-awal semua 1 jam lebih. Jadi sekarang ni saya cuba dapatkan dalam 30 minit maksimum dah, dan kita sambung lagi. Jadi kembali pada cerita ni tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya manusia biasa. Saya tidak ada apa-apa keistimewaan dalam aspek apa-apa, melainkan saya berusaha untuk mengetahui, maka saya berjalan. Tapi saya berjalan bukan saya meraba-raba. Saya berjalan dengan saya sentiasa rujuk kepada Al-Quran. Nak pergi ke sini, Al-Quran cerita macam mana? Ada tak kaitan dia? Ada tak persoalan dia? Saya lihat di situ. Dan dalam masa sama saya juga membuat kajian-kajian dari segi sudut sains. Saya terlibat dalam pembangunan sains, bangunan ilmu sains, saya terlibat dalam pembangunan teknologi sains, dan banyak pembangunan-pembangunan yang saya telah lakukan yang dah ada di pasaran, tapi saya tidak ambil maksudnya nama-nama atas perkara tersebut. Bagi saya contribution, satu sumbangan kepada masyarakat atas apa yang saya miliki. Jadi daripada situ akhirnya saya
berjalan lagi sehingga hari ini saya berada di Istanbul, dan ini pun tak akan kekal di Istanbul. Saya sedang meninjau beberapa lokasi lagi untuk saya bergerak. Macam saya katakan tadi, perjalanan demi perjalanan itu tadi saya ada asbab dia ikut. Jadi Allah perintah untuk berjalan atas muka bumi, maka saya berjalan atas muka bumi. Jadi saya takkan kekal di satu tempat selama-lamanya. Jadi saya terlibat dalam pembangunan teknologi. Saya terlibat dalam pembangunan pendidikan, sains, dan saya terlibat dalam forum-forum antarabangsa, dalam forum-forum akademik. Contohnya bila saya dijemput dalam persidangan-persidangan dan kadang dalam di universiti-universiti, saya khususnya di luar negeri, bukan universiti di Malaysia ada tapi kurang, tapi saya lebih di luar negara, untuk saya membahaskan beberapa topik yang berkait tentang sains, berkait tentang teknologi, kuantum teknologi contohnya, teknologi AI, teknologi angkasa dan sebagainya. Jadi saya lebih bercerita tentang practicality. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan bercerita dengan saya mengajak tuan-tuan dan perempuan bercakap dengan saya secara praktikal lah. Jangan cerita saya dekat sini pulau ni dia ada kelebihan hujan turun, benda tu tak masuk bagi kat saya. Dia turun sebab apa? Dia ada satu mesin, alat ni digunakan, ada pancaran sekian, ada keluarkan gamma, beta ray ke dan sebagainya, dia menggunakan pengiraan sebegini. Biar jelas. Itu yang boleh kita bahas. Tapi kalau berbahas tentang hebat sana hebat sini, itu bukan bahagian saya. Mungkin tuan-tuan perempuan salah orang lah, cari orang lain lah yang ada hubungan macam tu. Jadi di antara pembangunan yang telah saya lakukan adalah dalam bidang pembangunan teknologi maklumat. Mungkin saya nak tambah sedikit dalam hal ini tadi, kerana ramai yang bertanya saya seolah-olah macam saya hanya sekadar teori. Tidak, saya praktikal. Kalau sesiapa pernah ikuti perkembangan Malaysia dalam tahun 1997-98, bila mula saja kerajaan mengalihkan fokus kepada pembangunan IT, wujudnya MSc, jadi Cyberjaya. Itu adalah permulaan di mana saya terlibat dulu. Jadi mula-mula dulu Cyberjaya, bila bangun saja Cyberjaya cuma ada MMU saja dibangunkan di atas bukit tu. Siapa yang tahu duduk di Cyberjaya tahulah, di MMU, Multimedia University. Kemudian MDEC ni dia masih ada pakai kontena lagi atas bukit. Jadi saya berada di MMU. Saya ada di bawah MMU tu ada satu incubator. Incubator yang disediakan untuk pembangun teknologi berkaitan tentang IT. Saya orang yang pertama di situ. Jadi dalam sekitar, saya boleh katakan 60%, 70% ruang dalam kawasan incubator tu semua dipenuhi dengan student saya dan staff saya sendiri. Jadi saya dah terlibat dalam bidang pembangunan teknologi IT, dan alhamdulillah saya telah membangunkan satu prasarana arkitektur yang baru, yang pada saat itu boleh kita usahakan dan kita bangunkan, dah siap pun waktu itu, dengan menyediakan satu teknologi IT yang boleh bersaing dengan Microsoft, bersaing dengan Linux, bersaing dengan yang lain-lain masa itu. Tapi apa yang berlaku pada saat itu adalah lebih kepada meletakkan posisi. Jadi saya terlibat, alhamdulillah saya pernah terlibat juga. Jadi pembangunan itu bukan soal bercakap, dan ada sampai hari ini saya masih pegang lagi sistem-sistem IT yang saya daftarkan. Saya juga terlibat dalam pembangunan yang berkaitan tentang pesawat penerbangan di Malaysia. Kalau biasa masing-masing tahu, waktu Malaysia pernah terlibat dalam pembangunan pesawat penerbangan untuk pesawat ringan angkatan tentera. Saya juga terlibat dalam pembangunan avionics system untuk pesawat itu. Jadi bercerita ni bukan nak tunjuk saya hebat, tidak, tetapi saya nak beritahu saya praktikal. Jadi bila berbicara dengan saya itu, saya lebih praktikal. Jadi bayangkan saya orang yang bercakap tentang matematik, bercakap tentang sains, fizik, biologi, kimia secara jelas. Saya buat jurnal, saya buat buku, saya membuat teknologi, saya bangunkan teknologi dalam bidang elektronik, saya bangunkan teknologi dalam bidang aviation, dalam bidang electronic warfare. Semasa saya di Abu Dhabi, saya bangunkan untuk electronic warfare. Saya bangunkan security system untuk sistem IT, dan saya bangunkan juga teknologi yang berkaitan tentang tenaga. Semua tu ada. Jadi bila saya bangunkan itu, maksudnya ia praktikal, bukan sekadar meletakkan cerita. Maka di sini cuba bayangkan masa bio, seorang saintis
ya, seorang yang bercerita tentang teknologi masa depan, teknologi yang sebelum, teknologi yang sedia ada, bercerita tentang kisah akhir zaman, bercerita tentang kisah Imam Mahdi, bercerita tentang kisah Dajjal. Kan kejauh bunyinya tu tuan-tuan. Saintis bercerita tentang persoalan-persoalan akhir zaman. Maka inilah yang ingin saya ajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir secara praktikal. Kalau saya sebagai seorang ahli sains, seorang saintis, membicarakan dengan jelas setiap sesuatu itu, saya mintakan fakta, dan saya mintakan fakta itu pula daripada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akademik, saya orang akademik juga. Saya mengajar. Student-student saya ada juga ramai, ya. Yang dah jadi profesor pun ramai. Yang mengambil jurusan saya secara langsung pun ada, contohnya. Tetapi tetap saya akan sentiasa meletakkan paksi kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada yang lain. Kita kembali kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Maka saya menjelaskan di sini untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Saya hijrah. Sekarang saya hidup di Istanbul. Ya. Saya pernah duduk di Abu Dhabi, di Doha, saya duduk di Dubai, di Sharjah. Ya. Jadi banyak negara saya dah duduk dan dah saya sampai. Dan hari ini saya tak balik lagi dah Malaysia. Kalau tanya saya, Tuan Pal, kenapa tak balik Malaysia? Kenapa apa balik Malaysia? Untuk apa? Saya dah bangunkan usaha-usaha di Malaysia. Dan macam-macam saya bangunkan. Tuan-tuan perempuan tak sedar je nama saya di belakang tu. Tapi tak ada satu asbab untuk saya kekal lagi di Malaysia, kerana saya perlu keluar untuk saya melihat ruang yang lebih besar. Bagi saya, Malaysia adalah permulaan saya. Saya lahir di Malaysia. Ya. Tapi saya perlu bergerak untuk berjalan melihat dunia yang lebih luas. Dan Alhamdulillah hari ini saya mendapat begitu banyak tawaran-tawaran daripada pihak-pihak, khususnya negara-negara barat, untuk minta saya bangunkan pusat pembangunan sains untuk mereka. Ini orang barat, tuan-tuan dan puan, bukan orang timur ni minta ni. Jadi mereka minta saya. Jadi mereka nak sediakan dana kepada saya. Besar dana dia, bukan kecil, untuk bangunkan pusat ilmu sains. Yang bukan menggunakan sains sedia ada, tapi sains yang berteraskan kepada nature, berteraskan kepada hubungan dengan alam semesta. Kerana itu disiplin yang saya bangunkan, yang saya namakan alamtologi. Ya. Jadi di sebelah barat, Alhamdulillah, mereka datang kepada saya. Contoh di Turki ni sendiri pun, mereka dah wujudkan satu kelompok pemikir-pemikir berbincang dengan saya bagaimana nak membangunkan pusat-pusat begini. Tapi akhirnya nanti, bagi saya satu saja, tuan-tuan dan puan, iaitu kesan dia. Jika saya bekerjasama dengan mereka, apa kesan dia? Apa manfaat dia? Kalau manfaat itu kembali kepada tujuan asal hidup saya di atas muka bumi, maka saya terima. Kalau sekadar untuk menaikkan derajat saya, macam mana saya pernah menjadi, saya pernah dengan Pak Allah, saya pernah membangunkan teknologi dengan Pak Allah, tapi orang tak ramai tak tahulah dalam soal tu, kerana saya duduk di belakang dia secara langsung, membangun untuk membantu dia membangunkan. Tapi ialah tak selesai, kerana ada hikmahnya. Bila Pak Allah turun, saya pun pasti keluarlah, sebab saya tak nak sambung dengan pihak yang tidak boleh menerima apa usul yang saya sampaikan, dan saya tak boleh terima apa yang usul mereka sampaikan. Jadi kita nak harmoni, saya keluar, saya tidak terlibat lagi dengan kerajaan. Jadi hari ini saya berjalan secara independen. Daripada seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang saya jumpai, saya temui, semua negara yang saya temui, 3/4 dunia, hanya Pak Allah seorang saja yang menerima saya. Yang lain kata saya gila, saintis gila, saintis yang akan mengganggu kehidupan dia. Jadi jangan kita layan. Jadi Alhamdulillah Pak Allah terima saya. Tetapi hari ini saya keluar daripada Malaysia kerana saya nak meneruskan usaha dan janji saya kepada beliau, iaitu saya yakin sampai masanya untuk kita melihat peradaban itu kembali, tetapi dia mesti berteraskan kepada Al-Quran sepenuhnya, berteraskan kepada sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf lah, janji tadi nak bagi topik yang pertama, tapi dah melalut sampai ke sini. Cuma saya nak jelaskan bahawa saya selepas ni saya agak sibuk sebenarnya. Ada satu lagi progres yang tengah buat ni, dan saya tak nak cerita lah, banyak sangat bercerita tentang apa saya nak buat. Nanti semua bertanya bila nak siap. Tapi soalnya sekarang ni, adakah tuan-tuan dan puan-puan nak sama-sama
lakukan apa yang saya nak lakukan ni. Kalau sama-sama nak lakukan apa yang saya lakukan ni, inilah masa dia. Ya, inilah masa dia. Saya nak tengok siapa yang benar-benar datang kepada saya nak bertanya, Tuan Pal, apa kita boleh buat? Datang kepada saya, Tuan Pal, apa yang kita boleh bangunkan? Tuan Pal, apa yang boleh kita usahakan? Dah 200 lebih video yang saya sampaikan. Dah 200 lebih. Dan macam-macam yang saya ceritakan. Setakat ni lah. Secara jujurnya, saya tak minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak minta apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelindung saya. Allah penyelamat saya. Saya tak minta apa-apa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sampai hari ini, setakat hari inilah, tak ada seorang pun datang daripada saya bertanya, Tuan Pal, macam mana kita nak bangunkan benda ni? Macam mana saya nak bantu? Apa yang saya boleh bantu? Belum ada lagi. Jadi jangan kecil hati. Ini realiti yang saya faham. Orang kita ni banyak bercakap, bila nak ajak buat kerja, dia akan tolak orang tu, dia akan tolak orang ni. Tapi bila dah ada hasil, dia nak duduk sama-sama. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dalam suatu situasi meminta-minta, maka kita akan jadi bangsa yang akan lemah sampai bila-bila. Tetapi kalau kita menjadi bangsa yang sentiasa memberi tangannya di atas, peradaban itu pasti berganti kepada yang realiti. Jadi tuan-tuan dan puan pilihlah mana satu. Nak jadi bangsa yang tunggu lihat hasil, atau menjadi bangsa ataupun jadi individu yang akan menerajui peradaban dunia apabila sampai masanya. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu di Istanbul. Sampai kita bertemu lagi.